Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah fi Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Kita boleh bersama. Masya Allah. Setelah beberapa hari kita tak bersama. Masya Allah. Mekat Tirmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekat Tirmizi ni baru Masya Allah. Masya Allah. Pada sahabat-sahabat yang baru datang, ahlan wa sahlan wa marhaba diucapkan. Masya Allah. Pada sahabat-sahabat yang baru datang, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brunei. Masya Allah. Masya Allah. Mekat Tirmizi daripada Brunei. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita berada di muka surat. Malam ni kita berada pada muka surat berapa ya? Doa pagi dan petang ni dalam hadis Nabi SAW. Kita berada di muka surat berapa? Akram Syahmi, Jais Hasbullah, Kanzo Miyazawa, Imran Kadir. Muda 50 pakcik. Salam hadir Ustaz Haji Zaid. Ustaz Haji Zaid. Siapa Ustaz Haji Zaid? Muda 50 pakcik. Salam Ustaz Haji Zaid. Ustaz Haji Zaid ni siapa ya? Masya Allah. Ustaz Haji Zaid 385-2407 2407. Okey. Ustaz Haji Zaid. Cikgu Khaidir. Salam kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Khaidir pun mungkin tetamu baru kita ke Cikgu Khaidir daripada Guru Azlan Guru Azlan Masya Allah. Muda pakcik ni salam Ustaz. Salam hadir Ustaz Haji Zaid. Efi, Masya Allah. Masya Allah. 2-3 orang baru hari ni yang datang. Allahu Akbar. Efi Zal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Zaid. Ustaz Haji Zaid siapa? Ramli bin Syarif. Waalaikumsalam. Aku menulis bukan kerana nama. Masya Allah. Barakallah fiqh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri dengan iman dan ihtisab, iaitu kita yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin pada janji-janjinya. Muhammad Nu'man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Rani. Muhammad Nu'man siapa Muhammad Nu'man ni? So sahabat yang baru, wallahu alam. So nama-nama ni saya baru dengar, baru kenali. Boleh memperkenalkan diri pada yang baru, Masya Allah, ataupun yang masih baru tapi tak ada lagi, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadijihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Muhammad Syafi'i, Dr. Syafi'i kita, Masya Allah, barakallah fiqh. Ahmad Nuruz Zaman, Masya Allah, Dr. Ahmad Nuruz Zaman sudah lama tidak bersama dengan kita. Mungkin saya tak perasan. Ustaz Syafi'i, Dr. Syafi'i, Masya Allah, sentiasa ada, Masya Allah. Dr. Ramizu malam ni tak ada. Okey, kita berada di muka surat 385 jilid ke-5 di dalam kitab Da'wat, kitab doa-doa.
dan dalam bab-bab doa waktu pagi dan petang lagi, masih lagi berada di dalam bab waktu pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 2407 kurungan 25, menunaikan hak syukur bagi nikmat siang dan malam. Cikgu Hamidah pun bersama kita. Ya, Cik Hashim lama tak bersama dengan kita. Okey, menunaikan hak kesyukuran, hak syukur bagi nikmat siang dan malam. Jadi kita menghadapi siang dan malam, sehari dan sehari, sepagi dan sepetang lah, siang dan malam. So untuk menunaikan hak kesyukuran tadi, untuk menunaikan hak kesyukuran. Jadi apakah tandanya, macam mana untuk kita menunaikan hak kesyukuran tadi? Macam mana tanda dan macam mana caranya yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menunaikan hak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Maksudnya kita hidup waktu pagi dan kita hidup waktu petang berbaloi. Maknanya hak waktu pagi, bila kita ada hak waktu pagi, kita telah tunaikan haknya. Dan bila kita berada di waktu petang, waktu malam, kita menunaikan hak waktu malam sebagai seorang insan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin al-Ghanam radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru faqad adda syukra yaumihi wa man qala misla zalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Ghanam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi, ini waktu doa yang kita bacakan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukur. Setakat tu je lah, doa tu setakat tu lah. Faqad adda syukrahu tu maksudnya dia telah menunaikan haknya. Maka pada waktu pagi, maka sesungguhnya dia telah menunaikan hak syukur hari untuk hari tersebut. Barang siapa yang bacanya pada waktu pagi dan maka dia telah menunaikan haknya pada waktu malam. Barang siapa yang membacanya pada waktu petang, maknanya dia telah menunaikan haknya pada waktu malam tersebut. Terjemahan doa supaya kita dapat menghayati. Bila kita dapat terjemahan doa dan kita mengetahui apa yang kita doakan, maka ini lebih lagi utama. Satu, kita membaca lafaznya sahaja. Satu, kita baca lafaznya. Dan satu, kita menghayati maknanya. Sambil dua keadaan tadi, iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab ni kita tak boleh tinggal dalam setiap keadaan dan setiap tempat. Iman, yakin kita pada perintahnya dan yakin kita pada janjinya. Dengan yakin kita pada perintah dan yakin kita pada janji, maka dengan bacaan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan mengkualitikan amalan bacaan yang telah kita baca pada setiap hari. Terjemahnya, ya Allah, apa-apa nikmat yang ada padaku pada waktu pagi, ma asbaha bi min nikmatin, apa-apa nikmat yang ada padaku pada waktu pagi atau pada mana-mana ciptaanmu, bi ahadin min khalqika, pada mana-mana ciptaanmu, maka min tu fa, maka mana-mana ciptaanmu,
Ha. Dan pada mana-mana ciptaan, maka nikmat itu hanya saja faminka wa minka wahdaka. Nikmat minka tadi nikmat daripada kamulah. Nikmat itu bahawasanya daripadamu, tiada sebarang sekutu bagimu. Minka wahdah, minka tu daripadamu, nikmat tadilah, nikmat siang dan malam tadi daripadamu. Wa minka, daripadamu, wahdaka, hanya yang tiada, minka hanya sahaja daripadamu sahaja, wahdaka, minka. Tapi kita mana nikmat tu? Nikmat yang Allah bagi pada kita lah pada waktu pagi tadi. Nikmat yang mana Allah bagi pada kita pada waktu pagi tersebut. Situ dia tak tulis balik minka tu min ni'mah tadi. Minka min ni'matika lah, wahdah. Minka min khalqika, minka min ni'matika. Di situ sebenarnya, sebab tu kita terjemah tadi tu. Maka nikmat itu hanya sahaja, nikmat tu balik, nikmat itu an-ni'mah tadilah, famin ka, nikmat itu hanya sahaja daripadamu dan tiada sebarang sekutu bagimu. Di sini tauhid penting, tiada sebarang sekutu bagimu. Maknanya kita menafikan tiada siapa yang dapat menyekutukan Allah dan menyerupai Allah dan menyamakan dengan Allah. Wahdah, la syarikalah. Allah Ta'ala tadi tidak ada satu makhluk pun yang dapat, tak ada satu makhluk pun yang sekutu dengannya. Sebab Allah Ta'ala ni tidak berhajat kepada sekutu-sekutunya. Maka tiada sebarang sekutu baginya. Bagimu segala pujian, walakal hamdu. Alhamdu tu alif lam istighraqi, sebab tu kita terjemah segala pujian. Bagi dikau, bagimu segala pujian, dan bagimu segala syukur. Syukuru alif lam istighraqi, yang kita maknakannya ialah kesyukuran, segala kesyukuran. Sayyidina Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menunaikan, bagaimanakah nak menunaikan hak kesyukuran? Macam mana kita nak tunaikan hak kesyukuran tadi? Sebab banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita tak terhitung. Nikmat pernafasan yang Allah bagi pada kita tak terhitung banyaknya. Kita bernafas berapa kali sehari? Tak ingat dah kan? Kita bernafas dalam masa berapa minit tu? Mengikut kajian berkata kita bernafas lebih kurang 25 hingga 27,000 kali sehari dalam masa 86 saat dalam masa 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit kali dengan 60 saat, maka kita bernafas dalam masa 86,400 saat itu lebih kurang 25 hingga ke normally dia lah 20, range dia di antara 25 hingga 27, paling minimum dan maksimum. Itulah minimum dan maksimum. So kita ambil minimum 25,000 kali sehari dibahagi dengan 86,400 dibahagikan dengan 25,000 akan keluar 3.49 saat. Bermakna 3.5 saat kita bernafas, kita menyedut nafas dan menghembuskan nafas. Itu nikmat besar, nikmat bernafas. Ada orang tak boleh bernafas, tak boleh bernafas, tak, nikmat yang besar tadi. Jadi satu-satu nafas tu, satu-satu nikmat itu perlu diberi, satu-satu udara dan satu-satu perkara yang terpaksa kita bayar. Dan setiap perkara ini akan disoal oleh Allah SWT dan akan ditentukan oleh Allah SWT bagaimana kita menggunakan nikmat itu. Atas dasar itulah Nabi SAW mengesyorkan kita untuk kita membaca doa pagi dan petang supaya kita dapat dikira orang yang menunaikan hak kesyukuran pada waktu pagi terhadap nikmatnya itu dan juga pada waktu malam. Jadi Sayyidina Daud alaihi salam, ajib, Nabi Daud alaihi salam lah
bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana menunaikan hak kesyukuran. Macam mana kita nak tunaikan hak kesyukuran? Maka dijawab bahawa kalaulah kamu mengetahui bahawa segala nikmat itu datang daripadaku, maka ketahuilah bahawa sebenarnya kamu telah menunaikan hak nikmat tersebut. Oh, segala nikmat ni akulah usaha ni akulah buat ni akulah kerjakan, ni sebab akulah ni. Kadang-kadang kita sepatutnya berada di tempat sunyi diri, kita menafikan, ya Allah, aku tidak apa, aku tak ada apa pun, aku hamba-Mu sahaja, aku tak ada apa, segala pemberian tadi adalah milikmu, segala pemberian tadi adalah milikmu. Jadi kalau kita sekurang-kurang, at least lah, sekurang-kurang nak mengatakan bahawa kita menyukuri segala nikmat itu apabila kita mengetahui. Kadang-kadang kita tak rasa nikmat. Allah, seteguk air yang sejuk di waktu panas yang begitu panas, yang begitu terik. So kita dapat seteguk air yang begitu sejuk, yang mana telah membasahi kerongkong kita yang begitu panas dan dahaga. Nikmat itu tidak ternilai. Nikmat itu tidak. Jadi kalau kita sedar nikmat tu daripada daku, daripada Allah, maka ketahuilah bahawa sebenarnya kamu telah menunaikan hak nikmat tadi. Takut kita lupa daratan. Jadi kurang-kurangnya kita kena ada istihdar. Bila kita nak sedar, bila kita ada istihdar, bila kita hadirkan akan nikmat-nikmat tersebut dan kita imajinasikan, menghadirkan akan nikmat-nikmat tersebut dan mengimajinasikan perkara itu. Allahu Akbar. Hadis 2408-26. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hendak tidur. Nabi baca waktu nak tidur ni. Tadi waktu pagi dan petang, ni waktu nak tidur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu iza awa ila firashihi Allahumma رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت أول فليس منك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوقك شيء وأنت باطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من فقر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه مسلم مع اختلاف يسير. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini ketika baginda pergi ke tempat tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu hak selalu kita baca. Kadang-kadang kena baca juga doa ni. Hak biasa tu kalau kita mudah tu kan, kita istihdarkan, kita baca juga doa ni. So jarang kita baca doa ni. Tak apa, bawa buku ni sebelum nak tidur malam tu baca. Allahumma رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوقك شيء وأنت باطن فوق دون شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. Ya Allah, Tuhan sekalian langit, Tuhan Rabb ni Tuhan tu Rabb lah, Rabb yang mencipta, Rabb kepada sekalian langit, kepada semua langit, dan Rabb kepada semua bumi, semua apa yang berada di bumi, dan Rabb pada sekalian sesuatu, Zat yang memecahkan bijian dan biji kurma,
yang memecahkan. Menawa habba, biji-bijian tu. Biji-bijian kita tanam, Allah pecahkan dia. Dan biji kurma yang keras tu Allah pecahkan biji tu, keluar pucuk yang lembut. Allahu Akbar. Zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku memohon perlindungan denganmu daripada keburukan setiap kejahatan yang engkau memegang ubung-ubungnya. Segala keburukan dan kejahatan tu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam genggamannya. Allahu Akbar. Engkaulah zat yang awal yang tiada sebelumnya, dan engkaulah zat yang akhir yang tiada sesuatu selepasnya. Wal awwalahu wal akhirahu. Sebelum zat Allah, dialah zat yang mana tiada sesuatu selepasnya, tiada sesuatu sebelumnya. Engkaulah zat yang zahir, yang amat zahir kewujudannya, tiada sesuatu yang lebih zahir kewujudannya daripadamu. Dan engkaulah zat yang batin, yang tersembunyi hakikatnya daripada pengetahuan makhluk. Makhluk tak tahu, makhluk tak akan kenal, makhluk tidak akan dapat merasainya dan tak akan mengetahuinya. Tiada sesuatu yang lebih tersembunyi hakikatnya daripadamu. Maksudnya rujuk kepada kitab syarah daripada syarah Imam Nawawi bagi untuk memahami makna jumlah ini. Rujuk kepada kitab syarah seperti Imam Nawawi. Syarah Imam Nawawi bagi Sahih Muslim pada hadis 2713 untuk memahami jumlah ini. So saya tak terangkan di sini. Nanti insya-Allah pada bab yang lain akan diterangkanlah untuk memahami makna tersebut. Dia amat luas. Maksudnya zat yang awal, yang sebelumnya. Zat yang awal yang tiada sebelumnya, zat yang akhir yang tiada selepasnya. Engkaulah zat yang zahir dan kau zat yang batin, sesuatu yang lebih tersembunyi. Hajatmu dan tunaikanlah tersembunyi, tunaikanlah hajatku, kayakanlah aku daripada kefakiran. Nabi minta kaya, tak salah kita minta kaya supaya kita tidak berhajat kepada sesiapa. Kita hanya meminta kepada Allah. Faqdi iqdi anni, tunaikanlah hajatku, waghnini minal faqr, maka kayakanlah aku daripada kefakiran. Walaupun Nabi SAW memilih kefakiran, dan kefakiran Nabi itu ikhtiar. Kefakiran Nabi adalah ikhtiar. Senang, susah, apa semua tak ada. Senang ke, susah ke, 3 kul baca juga. InsyaAllah 3 kul tu kena baca. Ini di antara salah satu doa-doa yang dibaca. So kadang-kadang kita kena baca doa-doa ini. Saya pun jangan amal ni. InsyaAllah malam ni kita semua pakat baca doa ni. Kurang-kurangnya. Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabba kulli syai' كل فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت أول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوق شيء وأنت باطن فليس دونك شيء اغضي عني dainan waghnini minal faqr. Ini syarah daripada Imam Nawawi, hadis kepada 2713 insya-Allah. So Imam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat sedikit perbezaannya. Hadis seterusnya 2409-27. Doa agar dihindari daripada syaitan sewaktu tidur. Tak ada tidur. Lepas tu kita minta pula supaya kita dihindarkan daripada syaitan. Cikgu Khaidir, from nothing for everything. Power doa ini. Masya Allah. Betul cikgu. From nothing to for everything. Tak ada apa pun. Allahu Akbar. Hajib. Semua doa-doa yang diajar oleh baginda SAW. Semua doa-doa yang diajar oleh Nabi, semuanya
powerful. Powerful. Semua doa ni, walaupun sekecilnya, walaupun sebesar. Sebab itu saya jelaskan supaya apa? Dalam diri kita adanya iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Sebab kita tahu, adakah ini perintah? Adakah ini perintah? Kita yakin pada perintah, iman maksudnya. Yakin pada perintah Allah, yakin kepada perintah Nabi. Ihtisab iaitu kita yakin pada janji-janji yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah wa an Abi Azhari an Mariji anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza akhadha mazja'ahu min al-lail qala bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfir li zambi wahsha' syayatin syaitani wa faqu rihani waj'alni fin nadijil a'la. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Azhar An-Namari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di tempat tidur baginda pada waktu malam, maka baginda akan membaca doa ini. Wahsya' syaitani bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfir li zambi wahsya' syaitani wa faqur rihani waj'alni fin nadijil a'la. Maksudnya, dengan namamu, dengan nama Allah, aku meletakkan lambungku. Wada'tu jambi bismikallah bismikallah bismillah. Bismikallah boleh. Bismillah dengan nama Allah. Wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku. Allahumma ighfir li zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Orang-orang yang beriman, mereka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman selalu beristighfar dan memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. So bila kita lepas salam, kita sembahyang, kita lepas salam, kita habis sembahyang, kita bagi salam. Sunnah kita tak buat salah pun, kita tak buat dosa pun, tapi astaghfirullahalazim, kita beristighfar kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah. Kenapa? Kerana terdapat banyaknya kekurangan di dalam penunaian terhadap perintah solat tadi. Jadi sebab itu kita orang-orang beriman, tanda orang-orang beriman ialah mereka yang sentiasa beristighfar dan bertaubat. Alaika bil istighfar, alaika bil istighfar. Lazimlah ke atas diri kamu semua dengan istighfar. Barang siapa yang beristighfar, Allah murah rezeki dia. Barang siapa yang bertakwa, Allah murah rezeki dia. Barang siapa yang beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murahkan rezeki dia. Dan dengan namamu aku meletakkan lambungku, ya Allah, ampunilah dosaku, jauhilah syaitan yang menggodaku. Wahsya' syaitani, syaitan yang menggodaku, dan lepaskanlah diriku daripada hak yang menjadi tanggunganku. Wa faqur rihani, lepaskanlah diriku daripada hak yang menjadi tanggungjawabku. Banyak tanggungjawab yang kita kena buat, tapi kita tak terlaksana tanggungjawab itu. Mungkin disebabkan oleh kekurangan, kelemahan, kedaifan atau kemalasan. Kenapa? Boleh insya-Allah, tak apa, kita boleh tengok selepas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi alaika alaihi salam. Bila orang kirim salam, kita pun jawab alaika alaihi salam.
ke atas kamu yang menyampaikan salam itu, alaihi salam, dan ke atas mereka orang, alaihim. Hi itu orang yang menyampaikan, ka tu kamu. Misalkan ada satu orang tu dia kirim salam kat kita, Assalamualaikum, kirim salam kat ustaz ya. Maksud satu Ashraf pun datang, dia pun bagi salam kat ustaz. Ustaz, Azlan bagi salam. Maka ustaz jawab, alaika, alaihis salam, ke atas kamu, ke atas tuan, ke atas orang yang mengirim salam, sejahtera ke atas mereka. Begitu, sejahtera ke atas mereka. Jadi banyak hak-hak yang kita tak dapat tunai. Ni banyak hak sekali. Ya Allah, lepaskan diriku. Kalau kita tidak, kalau kita tak tunai hak, maka tak terlepas kita. Maka kita berdoa di sini agar apa dia? Agar lepaskan diriku daripada hak yang menjadi tanggungjawabku. Tanggungjawab kita banyak. Tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita kepada Rasul, tanggungjawab kita pada keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, peliharalah diri kamu dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Banyak tanggungjawab yang menjadi tanggungjawab kita, yang mana mungkin kita tak dapat tunai atau tak sempurna di dalam penunaian tadi, atau mungkin kita tak tahu, sedangkan dia adalah tanggungjawab kita. Maka kita doa, ya Allah, Nabi ajar kita, ya Allah, lepaskanlah diriku daripada hak yang menjadi tanggungjawabku. Jadikanlah aku pada majlis yang tertinggi. Jadikanlah aku pada majlis yang tertinggi. Pada majlis-majlis mereka yang tertinggi. Wafaqur rihani, terjemuh ialah lepaskan diriku daripada hak yang menjadi tanggungjawabku. Maksudnya ialah diri manusia itu sendiri. Allah berfirman, kullu mri'in bima kasaba rahim. Bima kasaba rahim. Maksudnya setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Kullu mri'in bima kasaba, dengan apa yang dihasilkan, dikerjakan. Kasab, dikerjakan. Kita manusia kasib. Allah itu khaliq. Beza dia kan, dalam akidah tu beza dia. Manusia tu kasib, Allah itu khaliq. Allah yang mencipta, kita yang berusaha, yang lakukan, yang bekerja, yang lakukan, dan Allah yang menentukannya. Kasabar rahim, yang mana dengan amal, terikat dengan setiap manusia tadi, terikat dengan amal yang dikerjakan. Apa saja amalan yang kita kerjakan, kita terikat. Kita ada satu ikatan, satu tanggungjawab. An-Nadi a'la, maksudnya, ya Allah, tempatkanlah aku bersama dengan mereka yang tinggi, iaitu bersama dengan malaikat-malaikatmu. Masya Allah. Hadis seterusnya 2410, kurungan 28. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana iza akhadha mazja'ahu min al-layl qala alhamdulillahi allazi kafani wa awani wa at'amani wa saqani wallazi manna alayya wa afdala fa afdala wallazi a'tani والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وآله كل شيء وأعوذ بك من نار. رواه Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di tempat tidur pada waktu malam akan membaca doa ini. So banyak doa-doa yang Nabi baca. So Nabi memperbagaikan doa. So kurang-kurangnya janganlah kita lupa Allahumma bismika amutu ayat tu. So banyak doa-doa yang perlu kita pelajari.
dan banyak doa-doa yang perlu kita lafazkan dan kita amalkan sekurang-kurangnya. Dah kita tahu ni, sekali seumur hidup kita buat sebelum kita tidur. Kita niat macam tu. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani wallazi manna alayya fa afdala wallazi a'tani fa ajzala. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ala kulli syai' wa a'udzubika minan nar. Maksudnya segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Lam tu tamluk pun boleh juga. Lillah lam tamluk. Segala pujian telah kita katakan, semua pujian-pujian ni. Abedil Thailand hadir, masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba aban oil. Ikutlah. Payah nak baca saya. Masya-Allah. Ni mungkin dengan sama dengan Ustaz Abu Bay channel lah ni. Masya-Allah. Ahlan wa marhaba. So kita berada pada hadis yang ke 2410 dah. So kita berada di dalam jilid kelima. Jamili, Haji Jamili daripada Brunei, Ustaz. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Kita berada di jilid kelima dah sekarang. Jilid kelima dan daurah di jilid ke-6. So sudah kita berkeudara. Doakan saya Zulhilmi cepat kahwin. Doakan saya Zulhilmi cepat kahwin. Zulhilmi cepat. Amin. Allah Ta'ala mudahkan perkahwinan tuan, dan Allah mempercepatkan perkahwinan tuan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi zaujah salihah, isteri yang salih. Jadi Allah lah segala pujian hanya menjadi milik Allah. Alhamdulillah. Alif lam tu kan kita kata alif lam istighraqi. Alif lam tu tengok semua amin. Amin tu mesti cepat kahwin tu, insya-Allah rezeki tu dapat kahwin dengan mudah. Semua dalam jemaah kita telah mengaminkan. Allahu akbar. Jadi seekor semut kan, seekor semut. Dia ada 3 ekor semut. Dia tengah berjalan, dia tengok huruf jim. Semut pertama kata, "Oh, cantiknya jim. Cantiknya jim." Semut kedua kata, teruk betul." Dia kata, "Kamu ni bertuah betul." Maksudnya nadan. Kalau dalam bahasa Urdu, nadan ni bodoh. Tak cerdik. Nadan, tak cerdik. Semut kedua kata, "Tak cerdik betul." Bukan jin itulah yang cantik. Tangan yang menulis jim tu, katib itulah yang pandai tulis jim tu, tangan katib tu. Tangan katib itulah yang cantik. Sebab tu huruf jin cantik. Kalau bagi yang bagi kau Ustaz Usno, bagi kau Ustaz Usno kan, tangan jim tu jadi cak cangkul lah. Cak cangkul ni cangkul cak cakul panggil. Orang kata panggil cak cakul. Dia ada cak gali, cak cakul lain, cak gali lain. Cak tu cangkul lah. Cangkul untuk menggali, cangkul untuk menggali lubang, cangkul untuk cangkul tanah. Kita orang panggil cak. Cak tu cak. Okey, Kelantan mudah sikit. Okey, minta maaf pada orang yang tak faham tu. Jadi Allahu akbar. Maka kata yang ketiga, semua benda-benda kita kata kamu berdua ni tak betul juga. Dia kata tak cerdik kamu berdua ni. Sebenarnya zat yang mencipta jin itulah sempurna. Alhamdulillah, segala puji lillahi, semuanya kembali kepada Allah. Pujian Allah kepada zatnya, pujian makhluk kepadanya, dan pujian hamba kepada hamba. Pujian hamba kepada hamba. Si A memuji B, maka pujian A kepada B tadi sebenarnya tak pergi pun pada B, dia kembali kepada Allah. Puji kita kata Allah comelnya keretah ni, hakikatnya Allah comelnya budak tu, hakikatnya Allah lah
yang meletakkan segala kecantikan itu. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma la uhsi sana'an. Allahumma la uhsi sana'an. Ya Allah, la uhsi, aku tidak dapat menghitung pujian ke atasmu. Allahumma la uhsi sana'an alaika, ke atas kamu. Anta alaika anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau telah memuji terhadap dirimu, terhadap zatmu. Kita tak mampu, tapi kita diperintah. Jadi sebab itu kita kata segala pujian, Nabi kata segala pujian milik Allah yang mencukupkan keperluanku. Allazi kafani. Siapa yang mencukupkan keperluan kita? Allah. Selalu kita beritahu. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa yang bagi makan? Allah. Siapa yang bagi minum? Allah. Siapa yang bagi segala-galanya? Allah. Yang mengurniakan pada kita Allah. Kita sebagai penyambung, kita sebagai taksim yang membahagikan. Kita yang membahagi, yang beri itu siapa? Allah. A'ta tu Allah. Kita hanya taksim, kita hanya membahagikan apa yang Allah bahagikan, apa yang Allah beri. Jadi bagi orang yang mana Allah bagi banyak pada dia, bagi orang yang mana Allah bagi banyak pada dia, maka kita yang akan membahagikan. Allahu yu'ti wa ana qasim. Nabi kata wa ana qasim, aku yang membahagikan pada kamu daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang mencukupi segala keperluan kita. Allazi kafani, yang mencukupi segala keperluanku. Allahu akbar. Wa awani, yang memberi tempat bermalam kepadaku. Tempat bermalam kepadaku. Allah yang bagi. Semalam balik semalam daripada Kelantan. Masya Allah, balik semalam daripada Kelantan, balik dalam petang dah, balik melalui Terengganu, ada urusan sedikit kat Terengganu, balik sampai kat Setiu, ingat nak tidur kat Setiu, tapi tak sesuai hotel yang nak tidur tu, tak ada orang, seorang kita je. So terus lagi berjalan sampai kat Dungun. Bila sampai kat Dungun, letih dah. Nak masuk highway ke tak nak masuk highway ni, letih dah. Carilah tempat-tempat penginapan, tengok ada tak orang, tak nak pergi pula cari tempat tak ada orang. Pergi tu alhamdulillah, NDE tepi pantai kat Dungun tu adalah orang bermalam di situ. Alhamdulillah, Allah lah memberi tempat bermalam kepadaku. Kata ustazah, kita tidur atas kereta je. Saya kata tidur atas kereta je lah malam ni, tak payah tidur. Tak, ustazah kata tak boleh, kena tidur rehat sikit, tidur cari tempat bermalam, kita tidur rehat sikit, esok nak meneruskan perjalanan. Jadi siapa yang memberi tempat bermalam? Siapa yang memberi tempat kita untuk bermalam? Allah. Ajib, simple je Nabi ajar pada kita. Tapi Masya Allah, benda-benda yang simple, benda-benda yang mudah, jadi kadang-kadang kita terlupa. Kita insan yang alfa, kita manusia bernama insan. Insan daripada perkataan nisyan. Pelupa. Tanya, nak mana spek mata ayah? Nah, mana spek mata ayah? Mana spek mata Abi? Kita pun carilah spek mata Abi. Mana spek mata Abi? Cari spek mata Abi, tak jumpa. Cari spek mata Abi, tak jumpa. Anak anda kata, Abi, atas dahi tu spek mata tu. Allah, atas dahi. Baru jumpa balik spek mata. So Allah yang bagi pada kita. Kita manusia, insan bernama nisyan, pelupa. Manusia ni pelupa. Allah. Satu lagi nisyan. Satu lagi nisyan. Nisyan tu apa? Ialah Allahu Akbar. Satu,
Nasiya mansiya, lupa. Satu nisyan. Satu itu insan tu dan uns. Insan tu daripada uns. Uns tu mencintai, muhabbah. Insan tu dia suka pada apa yang dia usahakan. Dia akan cinta pada apa yang dia usahakan. Jadi kita manusia, Allah, Nabi aja simple, segala puji milik Allah yang mencukupi segala perluan kita. Alhamdulillah. Hari ni tanya Mas Rasid tu, makan berapa kali? Hari ni? Tanya Cikgu Izzat tu, makan berapa kali cikgu hari ni? Saya makan malam tak lagi ni. Beli dah roti tadi nak malam. Belilah capati 2 biji nak makan. Tapi tak boleh makan lagi, ada kelas ni. Siapa bagi makan pada kita? Siapa yang bagi makan pada kita? Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Yang mencukupi segala keperluan kita. Kalau kita tak cakap macam ni, kita tak rasa nikmat tadi. Kita tak rasa nikmat itu. Ya Allah yang mencukupi kita. Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Allah beri tempat bermalam kepada kita. Rumah puruk pun jadilah. Masya Allah, tempat selesa. Kita tidur waktu malam. Tenang aja. Tidur rehat sementara. Allah yang memberi kita. Memberi makan dan minum kepadaku. Allah lah yang beri makan pada kita. At'amani wasaqani. Dan Allah lah yang memberi minum pada kita. Kita kena, Nabi suruh ucap berkali-kali. Mas Rasid 2 kali. 2 kali banyak tu. 2 kali tu. Nabi makan sekali sehari. Bid'ah pertama dalam dunia ini. Aisyah kata, bid'ah pertama timbul. Maksudnya perkara yang barulah yang timbul ni, makan 2 kali sehari. Makan sekali sehari je. Kena makan sekali sehari je. Kita belajar dulu kan. Allahu Akbar. Yang memberi makan kepada kita, yang memberi minum kepadaku, zat yang mengurniakan kepadaku dan melebihkan kurniaannya. Zat yang memberi kurniaan kepadaku dan melebihkan kurniaannya. Wallazi manna alayya wa afdal fa afdal. Manna Allah bisyukrillah bimanillah bisyukrillah. Zat yang memberi kepadaku, zat yang memberi kepada kita. Alayya, zat yang memberi. Manna, wallazi manna alayya, zat yang menganugerahkan kepada kita. Wa afdal, bukan beri sikit, beri banyak. Minta sikit ya, beri banyak. Allah, kita selalu insan yang lupa kepada Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Beri itu bukan sikit, banyak beri itu. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Ya Allah, Rabb setiap sesuatu dan pemiliknya. Rabba kulla syai', Rabb yang memiliki kesemuanya, dan malikihi, dan dialah yang memilikinya. Dialah Rabb kepada semua dan dialah yang memilikinya. Tuhan setiap sesuatu. Wa innahu kulla syai', sesuatu wa ilahu kulla syai', wa ilahu kulla syai', wa ilaha kulla syai'. Ilah tu Allah, dan Allah lah bagi setiap sesuatu. Wa ilaha kulla syai', pemiliknya. Jauhkanlah diriku daripada api neraka. Wa ilaha kulli syai', wa ilaha kulli syai'. Alhamdulillahillazi kafani wa awani wa at'amani wa saqani, wallazi manna alayya fa afdal, wallazi a'tani fa ajzala,
Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rabba kulli syai' wa malikahu wa ilaha kulli syai' wa a'udzubika minan nar. Dan memohon perlindungan daripada api neraka. Hadis seterusnya. Doa bagi orang yang tidak dapat tidur. Ada juga kan kita duduk tempat tidur. Kita duduk tempat tidur, kita tak boleh tidur. Doa ni, doa kan tak boleh tidur. Ada dia kata, Ustaz saya masuk pukul 10 malam, pukul 2 pagi tak tidur lagi. Panas kali kot. Tak. Doa bagi orang yang tidak dapat tidur. Orang tak dapat tidur, dia kena baca doa ni. Malam-malam kalau dia tak boleh tidur, tak dapat pasal mata, kadang-kadang tidur ni satu nikmat. Tapi kadang dia masuk tak boleh nak tidur. Ni doa ni kena baca. Wa an Budaidah radhiyallahu anhu qala saka Khalid bin Walid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma anamu al-laila min al-araqi qala an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam iza awaita ila firashika qul Allahumma rabbas samawati sab'i wama azallat ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما عضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل سناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بقوي والحكم بن زهير الرازي قد ترك حديثه بعض أهل الحديث. Ini sebahagian doa-doa. Okey. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak boleh tidur pada waktu malam kerana arak." Arak ialah tidak dapat tidur pada waktu malam kerana penyakit. Arak ni kerana penyakit lah, kerana penyakit. Nabi SAW bersabda, apabila kamu berada pada tempat tidurmu, maka bacalah doa ini. Kadang-kadang kan kita kan mungkin tak selesa, mungkin makin tua ni kan susah nak tidur. Tua ni dia susah nak tidur. 5, 60, 70, 80 dia rasa susah nak tidur. Rasa susah nak tidur. So macam mana? Dia kan kerana penyakit arak. Apabila kamu berada tempat tidurmu, Nabi kata baca doa ni. Allahumma rabbas samawati sab'i وما أظلت رب الأراضي وما أقلت رب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن أبغي عز جارك وجل سناؤك ولا إله غيرك لا ilaha illa anta. Susah nak sebut. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah. Rab ni Tuhan. Saya terjemah Tuhan. Biasanya Rab ni pencipta lah. Rab ni ialah pencipta, penjaga, penaung, penguasa dan penakluk. So kita terjemah Melayu sikit. Kita Melayu kan biasa kita terjemah Rab. So kita terjemah Melayu sikit. Rab ni tiada yang layak disembah. La ilah tu yang layak disembah. Rab tu pencipta. Tiada Tuhan, tiada Rab. Rab pun dipanggil Tuhan juga dalam bahasa Melayu. Ilah pun dipanggil Tuhan juga. Kita namakan dengan perkataan Ya Allah, Tuhan, Rab bagi sekalian, Rab bagi 7 petala langit dan segala yang dipayunginya. Langit tu yang memayunginya. Rab bagi bumi dan apa yang ditanggungnya. Rab bagi syaitan dan apa yang disesatkan olehnya.
jadikanlah penyelamat dan pembantu bagiku terhadap keburukan ciptaanmu keseluruhannya. Bahawa mana-mana dalam kalangan mereka yang menyakiti dan menzalimiku, sesiapa yang berlindung denganmu akan menjadi mulia dan mengatasi lawannya. Maha agung pujian terhadapmu, tiada Tuhan selainmu, tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Tirmizi berkata sanad ini tidak kuat. Perawi yang bernama Hakam bin Subair Ar-Razi, hadisnya ditinggalkan oleh sebahagian ulama. Al-araq ialah sejenis keadaan dalam keadaan tidak dapat tidur pada waktu malam. Tak dapat tidur pada waktu malam kerana penyakit. Dalam Hisnul Hisan dinyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tibrani dan Imam Ibnu Abi Syaibah, tetapi lafaznya tabarakasmuka diganti kepada jalla sana'uka wala ilaha ghairuka. Hadrat Mirik Shah berkata Imam Tibrani juga meriwayatkannya dalam Mu'jam Kabir dengan lafaznya jarra azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Maksudnya bersanadlah. Hadis ni juga dibawa oleh pengarang. Ketika orang kata hadis ni mana boleh baca ni, semua hadis ni ditinggal oleh ahli hadis. So Imam Tibrani menjelaskannya bahawa Imam Tibrani kata dan Imam Ibnu Abi Syaibah menjelaskan bahawa lafaz ini tabarakasmuka digantikan dengan perkataan jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Dan Hazrat Mirik Shah, cucu kepada pengarang iaitu Mirik Shah, cucu kepada Imam Tibris, pengarang kitab ini, berkata Imam Tibrani juga meriwayatkan di dalam kitabnya Mu'jam Kabir dalam lafaznya. Bila Mu'jam Kabir, kitab dalam Mu'jam Kabir itu kitab bersanad lah, so sanad je mutasil lah. Begitu. Dan jalla azza jaruka wa jalla sana'uka wala ilaha ghairuka. Wala ilaha ghairuka. Jadi kita baca doa-doa yang kita perlu bacalah. Ya Allah, Rabb kepada 7 petala langit dan segala yang dipayunginya, dan Allah yang memayungkan segala. Rabb kepada bumi dan apa yang ditanggungkan. Tuhan bagi syaitan. Jadi Rabb kepada syaitan. Syaitan kata apa dia? Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar. Allah mencipta aku. So Rabb tu yang mencipta syaitan siapa? Allah. Sebab tu syaitan dia tak kata dia pencipta. Sedangkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, dialah Rabb yang tinggi. Syaitan bila dengar Fir'aun kata Tuhan, dia lari lintang pukang. Dia kata, bahaya orang ni, nanti azab Allah datang, aku pun kena. So manusia apabila dia telah ingkar dan dia sesat, maka dia boleh mengatakan dia Tuhan. Syaitan walaupun dia sesat, tapi dia tak kata dia Tuhan. Dia tahu Allah yang menciptanya. Sebab tu dia kata khalaqtani, Allah yang mencipta aku, min nar, daripada api. Allah yang mencipta Adam daripada tanah. Ana khairum minhu. Cuma dia takabur saja. Aku ni baik sikitlah pada tu Adam tu. Begitu. So Rabb, Allahu Akbar. Syaitan bagi syaitan. Siapa Rabb bagi syaitan? Allah dan apa yang disesatkan oleh syaitan. Siapa-siapa? Dialah Rabb juga. Siapa yang disesatkan oleh syaitan? Siapa Rabb dia? Allah. Siapa Rabb dia? Sebab itu bila Fir'aun tanya, ma Rabbul Alamin? Rabbukum. Nabi. Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Siapa Rabb? Ma Rabbul Alamin? Fir'aun tanya, ma Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardilah, Rabb pada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Lepas tu dia jawab lagi, Nabi Musa kata, Rabbukum, dialah Rabb kepada kamu. Yang mana kamu ni telah disesatkan oleh syaitan. Dia kamu kata kamu Rabb, kamu mengaku kamu Tuhan, sebenarnya kamu disesatkan. Dan orang yang disesatkan oleh syaitan tu juga Rabbukum, dialah Rabb pada kamu. Wa Rabbu abaikumul awwalin, dialah Rabb kepada datuk nenek kamu sebelumnya. Dialah Rabb pada kamu, datuk nenek kamu sebelumnya. Jadi dialah Rabb kepada orang yang disesatkan olehnya. Jadi
jadikanlah penyelamat dan pembantu bagiku terhadap keburukan ciptaanmu keseluruhannya. Ada manusia-manusia yang mana ciptaan-ciptaan keburukan ciptaanmu, syaitan-syaitan ni dari segala keburukan mereka ciptaanmu, mana-mana dalam kalangan mereka yang menyakiti dan menzalimiku. Sesiapa yang berlindung dengan namamu akan menjadi mulia dan mengatasi lawannya. Jadi kita macam mana nak atasi lawan kita? Kita berlindung dengan nama Allah yang mulia, baru kita boleh dapat mengatasi lawan. Maha agung pujian terhadapmu Allah, maha tiada Rabb selainmu, tiada Tuhan melainkan engkau. Ni doa-doa, ni doa malam saja. Kita nak tidur ni lepas ni doa-doa malam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap perbuatan kita. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana qasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada minggu ni kita ada daurah pada hari Jumaat ni. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi sebelum kita daurah yang ke-31 hari Jumaat ni. Berdaurah ni pada mereka-mereka yang baru, kita ada pendaftaran sedikit lah. Dan pendaftaran tu kita kenakan komitmen sedikit lah. Kita daurah dari jilid ke-6. Sekarang jilid ke-6 kita belajar bab jual beli dan sebagainya lah. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu ni. InsyaAllah masih lagi pengajian umum, tapi Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada pengajian daurah. Semoga Allah SWT terima kita semua. Amin.